Puasa, selamat datang. Terima kasih datang. Cuba duduk. Okey. Terima kasih sebab datang untuk sesi kali ni lah ya. Encik Zikri, kita bertemu lagi Puan Hanisa untuk sesi yang keempat kan. Anak-anak lah, iaitu Hanisa, Ifa, maafkan saya, dan Nurin kan. Okey. Jadi sebelum saya memulakan sesi untuk kali ini, iaitu sesi keempat, sekecitalah saya nak maklumkan bahawa sesi ini adalah rahsia. So dia akan berjalan dalam masa 40 minit, 30 hingga 40 minit. Jadi segala yang diceritakan dalam sesi ini adalah rahsia, dan melainkan kalau keluarga Encik Zikri dan Puan Hanisa ada menyebabkan ada mencederakan sesama sendiri ataupun membuatkan keselamatan saya ataupun orang luar tergugat, okay, saya terpaksalah buka cerita ni kepada pihak yang sepatutnya lah. Okay, jadi untuk sesi lepas saya nak ingatkan, iaitu Encik Zikri dan Puan Hanisa serta anak-anak hadir dengan masalah keluarga lah kan. Okay, masalah di mana semuanya macam gaduh, buat hal sendiri apa semua. Dan selepas sesi saya ada terangkan beberapa langkah. Jadi saya nak tanyalah bagaimana perkembangan selepas sesi lepas pada Cik Zikri. Sepanjang minggu lepas pun masih adalah pergaduhan yang berlaku antara saya dengan isteri saya. Lepas tu isteri saya dengan anak-anak. Saya pun tak tahu kenapa boleh berlakunya pergaduhan tu, tapi saya macam kerap dimarah lah oleh isteri saya ni. Macam-macam masalah yang dia cuba isukan dan dia cuba timbulkan dan memarahi saya. Lepas tu saya tengok anak-anak pun dimarahinya. Saya macam bukan macam tu. Saya buat semua tu sebab untuk keluarga kita. Sebab untuk apa? Yelah, sebab awak tu yang selalu baik lambat, selalu duduk kat luar main handphone. Anak-anak ni mana saya tak marah ni pakai baju seksi. Sabar ya Puan Hanisa, kita bagi ruang pada Encik Zikri dululah. Okey, jadi apa yang Encik Zikri kata ke saya, iaitu sepanjang lepas balik pada sesi lepas masih ada pergaduhan lah. Okey, masalah tak settle sepenuhnya, tapi Encik Zikri cubalah aplikasi apa yang teknik yang saya ajar. Adakah Encik Zikri buat? Saya buat, tetapi masih dia masih marah-marah dengan saya semua. Dia cakap, yelah saya main phone sepanjang masa, balik pada kerja pun main phone. Betul lah kan, tu pun tengah main phone tu, Mak. Saya main, okey, jawab. Bagi ruang untuk saya cakap. Okey, untuk cik kaunselor, saya bukan saja-saja main phone. Saya ni pun, yelah baru ni saya dapat projek besar semua. Lepas tu bila dah dapat projek besar, memang busy lah untuk uruskan projek, nak kena up to date dengan site semua. Lepas tu dengan supervisor semua kan. Yelah bila projek besar, saya pun nak kena jaga klien saya. Klien pun 24 jam cari saya apa semua. Tetapi saya dah cerita benda tu dekat dia, dia tak faham-faham. Dia cakap yang saya ni ada perempuan lain lah, saya ni abaikan dia lah. Betul. Saya pun tak faham dengan dia. Apa kejadahnya dia buat kat luar tu sampai petang tak baik lagi. Waktu pejabat, saya macam saya sendiri, saya pergi kerja, saya balik. Sebab saya tahu tanggungjawab saya apa. Ni anak-anak saya ni. Dia dah abaikan doktor, cik kaunselor. Dia dah abaikan. Seperti suruh baik lambat. Tengok sekarang awak kena tahu, saya bukan kerja pejabat, saya businessman. So saya ada boleh je kan, boleh je. Awak tu bersonok kat luar tu. Hanisa dan Encik Zikri, tenang ya semua ya. Okey, jadi apa yang Encik Zikri katakan kat saya dulu. Jadi Cik Zikri sibuk sebabnya dapat banyak projek, and then setiap masa memang kena dengan handphone lah, berkomunikasi dengan handphone sebab masalah dengan klien semua nak kena settle, bagi kerja lah sebab niaga kan. Okey, saya nampak di situ. Puan Hanisa pula macam mana? Ya, saya memang daripada sesi lepas lagi kan, kita dah bincangkan pasal ni. Okey, saya dah cuba untuk fikir, tapi suami saya tak berubah.
Dan minggu lepas yang buatkan suami saya datang lagi minggu ni awal sehari buat appointment sebabnya dia kata saya ni marah-marah dekat anak-anak ni. Apa yang marahnya? Tak ada marah pun. Saya marah je diorang pakai seksi, ikut trend lah apanya. Betul. Dia salah bapak dia ni. Apa yang sangat? Tak ada yang pakai seluar biru, baju hijaunya. Ayah bagi duit, belilah baju. Tengok ni Puan, dia macam silap guna. Saya macam tak faham tak. Jadi saya cuba tegur je. Tegur je. Mak marah kan? Marah apanya, tak marah. Dia sayang kan ya. Okay, tenang semua ya. Okay, jadi apa yang Puan Hanisa cakap, balik kerja penat-penat, lepas tu Cik Zikri pula balik lambat selalu. Jadi Puan Hanisa rasa ni lah, geram lah kan. Ya, saya geram. Dan setiap masa dengan telefon pula, kat rumah tak bercakap. Betul. Jadi anak-anak pula, ada apa nak dikongsikan? Dek cakap lah, Dek. Dek cakap? Cakap lah. Betul ni? Macam ni saya cakap, memang pun mak cakap seksi lah apalah, padahal kita orang ikut trend je pun. Tengok kawan-kawan kat sekolah nak cantik, kita orang pun nak cantik jugalah. Ayah Cantik ke? Ayah cantik lah. Kau cakap cantik. Ayah kerja bagi duit kita orang, kita belilah apa-apa, beli baju. Pun nak fashion juga. Trend sekarang ni, pakai baju striking, tak kisah pun. Yang mak nak kisah-kisah ni kenapa? Pelik tau, pelik. Tu mak tak suka. Tak lah, Mak. Jadi, Pengawan. okay, jadi daripada berdasarkan cerita anak-anak ni, apa namanya, Ifah dan Nurin, okay, rasa cantik tu daripada segi mana? Sebab kan bila kita orang pakai baju macam tu, macam semua orang pandang kita orang. Semua orang. Jadi saya rasa macam sangat dihargai. Sebab mak kita orang ni dah lah macam sibuk bekerja. Lepas tu bila jumpa, bergaduh lah apa, tak pernah dia cakap baik-baik dengan kita orang. Memang level suara dia tahap 5 selalu. Macam tu. Pasal ayah pun cik sibuk je walaupun ayah selalu bagi duit kat kita orang. Tengoklah tu anak pun dah buat seksi. Tengok. Tak tambah dengan saya. Saya ni dah kecil lagi. Lepas tu Apa yang kecilnya dah umur 15 dah? Kecil lah. taklah saya bongsu kan. Saya kecil lagi lah. Alah, jiwa remaja bergelora malah macam ni nak ikut trend semua. Biasa. Mak saya tak faham. Mak tu asyik-asyik ceramah. Kita orang pakai ni semua salah. Pakai macam ni salah. Sikit je betul buka. Jadi Ifan dengan Nurin rasa ikut trend tu cantik lah. Jadi semua orang pandang kita orang. Semua orang pandang ya. Lepas tu ayah pula bagi duit berlebih-lebih sebab dapat projek besar. Jadi duit tu tak tahu nak habis kat mana. Saya bagi duit pun bukannya sebab saya nak manjakan diorang, tetapi saya rasa macam duit tu mungkin boleh bahagiakan diorang. Yelah, sebab saya ni tak ada masa dekat rumah. Lepas tu saya kesian tengok diorang. Kalau mak diorang ada je kat rumah ni, mesti diorang kena marah. So saya bagi duit tu supaya untuk tenangkanlah keadaan, bagi diorang rasa bahagia dengan duit tu. Yelah, saya keluar bekerja pagi, petang, siang, malam pun nak cari duit, nak bagi nafkah dekat diorang. Yelah, untuk awak juga, bukan untuk orang lain. Saya tak percaya. Kan abang dah cakap tadi. Percaya apa kak? Saya selalu bangkang kan. Saya tak faham Soalan mak orang yang apa? tak lah mak tahu nak cakap apa. Apa yang buat Puan Hanisa tak percaya dengan Cik Zikri keluar cari duit lah? Yelah, sebab saya pun terpaksa bekerja untuk cari duit. Saya memang percaya kat dia cari duit sebab saya kerja lah. Anak saya ni ikut trend sekarang ni sebab saya tak ada masa. Kalau dia boleh bagi duit cukup kat saya tak adalah penat-penat bekerja. Saya boleh jaga anak-anak. Bukan selama ni saya dah bagi ke apa yang awak nak? Awak nak kereta, saya bagi. Awak nak apa lagi, semua saya bagi. Tapi apa lagi yang tak cukup sebenarnya? Itu sekarang, bukan dulu. Masa dulu saya terpaksa bekerja. Tengok anak-anak dah besar ni jadi macam ni dah. Jadi kat sini masalah Encik Zikri dengan Puan Hanisa ialah sibuk bekerja lah. Masing-masing ada prioriti masing-masing untuk cari duit, untuk selesakan ahli keluarga lah. Jadi Encik Zikri, bila Encik Zikri kat rumah, Encik Zikri ada sembang-sembang anak-anak ke? Okey lah, saya pun bila balik ni biasalah balik dari buat malam semua. Lepas tu saya pun tak balik dengan keadaan penat semua. So
tak ada masa lah untuk saya layan anak-anak sebab dah lewat. Saya ingat anak-anak pun dah nak tidur. Yelah, dia orang bilik dia orang dekat atas, so dia orang buat kerja dia orang sendiri dekat atas, saya dekat bawah ni. Bila saya balik pun dia orang tak turun. Saya ingat dia orang dah tidur pun. So saya balik, saya lepas mandi pun saya pegang lah phone nak reply customer punya soalan ke apa ke. So memang macam tu lah kehidupan saya. Balik je pegang phone, reply WhatsApp semua. Lepas tu update kalau ada apa-apa pasal news pun, dari segi harga pun semua saya sentiasa update lah. Itu yang saya buat lah sepanjang saya balik daripada kerja semua ni. Jadi komunikasi dengan anak-anak pun kurang lah. Yes, kurang lah dari segi komunikasi. Sebab kekangan masa. Ya, betul. Okey, Puan Hanisa pula kalau balik kerja tu ada sembang-sembang dengan anak-anak ke suami ke? Macam mana saya nak sembang? Suami saya anggap saya macam tugu kat rumah tu. Tunggu. Duduk je kat rumah tu. Jadi buat kerja rumah, lepas balik penat balik kerja semua. Anak-anak balik lambat. Kalau balik pun terus masuk bilik. Macam mana saya nak ada, saya pun tak tahu lah macam mana nak bercakap dengan dia orang. Sebelum ni pun saya dah cuba selepas saya datang sesi. Macam mana saya nak cakap dengan dia, cik kaunselor? Kalau saya cakap nanti dia mulalah marah-marah semua. So, saya tak mood untuk bercakap dengan dia. Kalau saya bercakap kena marah, saya cakap kena marah. Dia tak pernah bagi peluang untuk saya bercakap. Tengok je kaunselor dia orang ni semua salahkan saya. Kami pun selalu macam tu. Dia balik je, buka tudung, habis lah. Mengamuk lah. Sebab tu duduk dekat bilik je. Kita orang duduk je dalam bilik tu. Bila mak balik je, Kita orang mula kita tengok TV. Lepas tu bila dengar kereta mak sampai, kita terus naik atas. Sebab kita orang tak nak dengar dia bebel saya tak tegur je masak kaunselor. Saya tegur sayang tu lah. Kalau saya tak sayang, saya tegur dah. Kenapa dia dengan suara kuat sampai orang sebelah dengar? Sebab mak tegas. Okey, mak tegas. Tak, mak terlalu tegas. Jadi macam Tak, mak memang tegas. Bebek, mak tahu tak? Mak tegas. jangan tegas sangat. Okey, sabar ya. Okey, Puan Hanisa kata balik kerja penat-penat buat kerja rumah. Lepas tu nak cakap pun suami tak ada, balik lewat. Lepas tu kalau ada pun main handphone. Jadi Puan Hanisa ni lah rasa tertekan lah dengan seorang-seorang macam tu kan. Okey, ada menjejaskan tidur Puan Hanisa ke ataupun emosi ke, segi selera makan ke, ada menjejaskan tak? Kalau selera makan tu Tak ada. Mak ni tak ada. okey. Mak ni Dah nak buat bebek. kuat makan pula tu. Itu mak ni kat rumah Mak ya Allah, aku tak tahu mak kenapa dia je yang makan. masak pun malas. Betul dia orang kita orang tak masak. Jadi dia tak ajar daripada awal. Sebab tu tegas dia. Saya tegas kaunselor je. Kaunselor saya tegas. tak ajar. Pasal tidur tu kaunselor, saya agak terganggu lah sebab saya selalu balik lambat. Jadi saya menunggu dia balik. Saya tak boleh tidur. Macam mana saya nak tidur? Saya duduk fikir dia keluar kat luar. Saya duduk fikir je dia macam dengan perempuan lain. Saya tahu kan, awak kan ada perempuan lain kan? Tak ada. Saya kan? memang buat kerja. Kenapa tu kaunselor? Tak ada. Betul je kaunselor, saya tak ada perempuan lain. Sebab saya memang kerja saya dekat office, tak apa pergi site tengok macam mana progress saya punya projek tu. Itu je. Saya tak pernah pun pulang sebab Apa perempuan lain. balik sampai pukul 12 tu? Yelah, kerja overtime nak siapkan paperwork, nak present esok dengan partner semua. Joli. Ya, Macam ni kat rumah. Sebab tu macam malas dia nak dengar. Kan? Dia tu macam Siap abang kita Macam orang. mana saya nak cakap, saya nak berinteraksi dengan dia. Kalau saya cakap sikit, dia suka fikir macam-macam dengan saya, marah-marah. Macam ni lah keadaan dia kat rumah. So better saya pegang phone, saya dengan dunia saya, biar dia dengan dunia dia je. Senang. Okey, Cik Hanisa, Mak Puan Hanisa maksudnya ada segi bila jadinya masalah macam ni, Puan Hanisa jadi kuat makan, macam anak-anak dan suami kata tadi, selera makan bertambah lah. Okey, lepas tu tidur pun terjejas, selalu tidur lewat sebab nak tunggu suami balik, anak-anak balik apa semua. Ya. Jadi Puan Hanisa rasa penat tak lepas dalam seminggu macam ni atau sebelum ni? Rasa badan penat tak sebab tak cukup rehat? Penat sangat. Sebab apa penat? Penat saya, otak saya penat, badan saya penat. Saya balik kerja, saya tak paksa kerja. Saya manager. Jadi saya kena uruskan banyak benda. Jadi bila saya balik pukul 5, pukul 6 dengan jam semuanya, pukul 7 sampai kat rumah, anak-anak buat hal masing-masing. Tak nak jumpa pun saya, tak nak cakap pun dengan saya. Kan tak nak jumpa. Bila saya tegur, mulalah buat muka, mengungkit. Lepas tu sampailah saya kemas rumah semua, tak buat kerja, marahkan, tak nak buat. Saya pun tak tahu, suruh pun lagi tak buat. Lepas tu suami saya pukul 12 malam baru boleh balik. Saya macam tak boleh nak saya tak boleh nak rehat.
Balik pun bawa sakit hati je ada lah tengok dia tu. Kau cakap apa dengan saya? Tak tegur pun saya malam balik. Macam mana nak tegur? Kalau tegur je awak dah cepat marah-marah dengan saya. Okey, jadi tadi saya ada terdengar Puan Hanisa cakap ada suruh anak-anak buat kerja, ada tegur. Tapi macam mana gaya Puan Hanisa cakap tu? Cuba Tegur lah. Jujur je. Saya dah cakap tadi, mak tegas kan? Mak cakap jadi saya tegur lah dengan cara saya lah. Tegur macam mana mak tegur anak, macam tu lah saya tegur. Kalau saya suruh je, saya kat suruh Ifa, tolong basuh pinggan, memang tak lah. Kalau pinggan tu bersingkir-singkir siap balik-balik ke bawah tu, dia orang simpan. Jadi bila macam ni Puan Hanisa rasa geram lah Geram sangat anak-anak macam ni Dan anak-anak pula saya nak tanya, tak tolong mak ke? Ya Allah, bukan tak tolong Cik Ramsudi. Dan kami tolong je mesti ada je benda yang tak kena. Sabun terlebih lah, bilas pinggan tak bersih lah, susun pinggan tak betul lah. Kami macam perlu ke benda tu, perlu ke tak perlu? Sebenarnya basuh dah asalkan bersih. Tu lah saya paling teruk kot kena. Kalau macam tidur lambat sikit cik kena je. Lepas tu tengok sekarang tengok saya. Lepas tu buat muka pula. Ni yang saya tu je rasa selalu buat muka. Saya buat muka. Lepas tu cangkut. Saya cuma malas nak ambil tahu sangat. Tu yang saya malas nak buat. Kadang saya tak buat langsung pun. Tapi kan cik kaunselor, kalau macam saya minta tolong anak-anak saya rasa diorang boleh je nak tolong saya, tak ada masalah apa-apa. Saya cakap okey, tolong ayah carikan baca kopi ke kan, boleh je baca kan. Tapi mungkin apa yang saya nampak lah, cara mak diorang tegur diorang ni, dia macam Ifa, Nurin, cepat pergi basuh semua, jangan jadi pemalas, penyegar. Mungkin intonasi tu kot yang menyebabkan anak tak selesa semua. Betul sangat. Saya tegas lah abang. Tegas. Jadi apabila Encik Zikri menyuruh anak-anak minta tolong, anak-anak buat lah. Okey. Tapi kalau Puan Hanisah yang minta tolong, anak-anak ada melawan tak? Dia jawab sendiri lah. Dia melawan ke tak? Bukan melawan, cuma macam nak membela diri tu je. Dia tu asyik macam menjerit je. Memang suara dia suara menjerit kot. Sebab semua nak menjerit, kami tak suka. Malu dengan orang sebelah. Saya pun tak boleh bezakan. Dia nak jerit ke, dia nak marah ke, dia nak apa ni? Sebab dia tak pernah cakap elok dengan kami. Tak pernah. Nadi dia tu sama je setiap masa. Lepas tu dengar benda-benda yang sama, intonasi sama. Macam Bosan. Bosan ya. Jadi bila anak-anak berdua ni dengar mak dengan ayah macam ni, tengok mak asyik marah, pasal ayah pula busy. Jadi korang berdua pergi buat hal sendiri lah, masuk bilik, cari kawan. Ya, kita orang pergi keluar. Betul lah, malam-malam kita orang keluar sebab kita orang nak jumpa kawan-kawan, nak berjimba kat luar. Lepas tu ni main media sosial lah. Macam Facebook semua tu. Sebab tu lah, sebab tu kita duduk dalam bilik je. Kalau kita orang tak keluar, kita orang duduk dalam bilik. Dalam bilik tak keluar. Kalau buat macam tu, tahu tak mak akan marah juga? Tahu, tapi tak buat macam mana. Kalau kita orang jumpa ni, kena marah baik kita orang lara. Okay, jadi saya nampak kat sini masalah utama antara Encik Zikri, Puan Hanisa, Ifa dan Nurin ialah komunikasi. Masalah komunikasi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Encik Zikri sibuk bekerja kat luar, lepas dapat projek besar. Dan bila balik rumah, Encik Zikri dah balik lewat. Kemudian Encik Zikri asyik main telefon je, dan menyebabkan Puan Hanisa pula yang balik lewat juga dengan sibuk kerja sebagai manager. Lepas tu balik rumah nak kena kemas rumah penat-penat. Lepas tu nak cakap dengan Encik Zikri pun, tengok Encik Zikri main handphone, dia pula rasa geram sebab Encik Zikri pun tak menolong kan. Encik Zikri ada menolong ke buat-buat kerja rumah? Tak ada lah, sebab sifat saya pun penat Penat lah. Dan saya nampak Ifa dan Nurin pun sama juga masalah komunikasi, iaitu kalau bila mak dah marah-marah macam tu, semua lari kan, nak berjimba lah apalah. Lepas tu balik bosan duduk rumah, balik lewat. Lepas tu kena marah lagi, duduk bilik kena marah juga. Lepas tu pinggan terlebih sabun kena marah juga. Jadi yang tu membuatkan anak-anak berdua ni rasa terganggu lah. Ada menjejaskan pelajaran tak? Dari segi bila duduk dalam rumah macam ni.
kena marah hari-hari, ada menjejaskan ni tak, akademik tak? Setakat ni tak ada lagi lah, macam konsisten lagi lah. Sebab kami dapat bahagikan masa lah. Lagipun walaupun kita orang ni beli pakaian seksi ke apa dengan duit abang bagi kan, tapi kami still beli baju lah, beli buku lah. Maksudnya macam contoh waktu-waktu macam tertentu kami macam baca buku, tapi dengan waktu-waktu lain tu macam kalau kami bosan kami keluar lah. Macam tu lah. Okey, Nurin pula? Saya pun sama sebab kita orang satu sekolah. Lepas tu macam saya yakin lah kakak saya belajar saya. So kita orang saya punya pelajaran pun not bad lah. Still boleh catch up lagi. Lepas tu ayah kan banyak duit yang pergi tuition. So kita orang macam Kita orang lebih sayang ayah lah daripada sayang mak. Sebab ayah selalu ayah tak baby sangat. Okey, kat sini saya nampak lah semua bila dah ada persepsi negatif masing-masing, jadi maka pelakuan tu pun jadi makin nak menjauhkan diri daripada keluarga lah kan. Okey, jadi untuk sesi kali ini saya menggunakan teori, iaitu teori counselling menggunakan pendekatan CBT. Teruskan. Saya menggunakan CBT. Okey, jadi dalam cognitive behaviour therapy ni, saya sebagai kaunselor akan mengajar beberapa teknik lah. Beberapa teknik kepada keluarga Cik Zikri dan Puan Hanisa tentang bagaimana nak atasi masalah ketegangan ni lah. Okey, yang pertama saya nak ajar ialah teknik pembentukan, iaitu teknik tunjuk ajar lah. Okey, boleh tak saya nak minta tolong Ifa Hanisa dengan Nurin untuk bercakap baik-baik dengan mak. Contohnya tak reti. Okey, contohnya bila mak balik dari kerja, cuba anak-anak berdua tanya mak dah makan ke, mak sihat ke, mak okey ke, macam mana kerja, cuba tanya mak macam tu. Dik buat dik. Tak pernah kan tanya sebelum ni. Kalau kita boleh Tak pernah. Cuba. cakap lah. Reti lah. Assalamualaikum mak. Salam. Dah balik ke? Tak lah, dah ada ni balik lah. Mana Kau tahu kan mak selalu makan? Kita buat semula. Saya nak ajar Puan Hanisa kena lebih relax, intonasi lebih tenang, jangan tinggi sangat intonasi tu. Okey, dan anak berdua cuba ulang balik perlakuan yang sama. Cuba tanya. Mak jawab elok Mak jangan nak jawab macam Ifah cakap elok dengan mak okey, tu. minta maaf lah. Okey, semula Okey. Assalamualaikum mak. Salam. Mak dah makan? Dah. Mak sampai rumah pukul apa ni? 7. Pukul 7 lambatnya. Mak dah. Nak makan Nak sekali. tu nak masak dah tu aja atas meja tu. Okey, boleh lah kita makan sekali. Okey. Jom. Okey. Macam tu. Okey. Dan saya nak minta Puan Hanisa pula buat benda yang sama dekat Cik Zikri. Bila Cik Zikri balik kerja penat-penat. Mana boleh? Okey, cuba Puan Hanisa tanya dah makan ke, baru balik ke, macam mana kerja, penat ke. Cuba Puan Hanisa tanya. Boleh ke bang? Ya. You can do it bang, you can do it. Buat. Okey, boleh. Cik kau sudah pandai lah. Tak apa. Kita belajar. Macam saya ajar dengan awal. Nak tengok. Okey, abang dah balik. Ya, baru je sampai ni. Dah makan ke? Belum, tu kau awak kan nak masakkan untuk saya. Oh, saya tak larat lah nak masak hari ni. Alah, sebenarnya saya rindu tahu masakan awak selama ni. Kalau goreng telur je boleh tak? Telur pun boleh. Janji saya makan je masakan awak. Okey, kalau cik kau sudah dah lah. Mak ni. Okey. Jadi saya nampak macam mana perubahan perasaan bila anak-anak berdua buat macam tu dekat Puan Hanisa. Saya rasa macam dihargai lah juga. Bukan macam sebelum ni. Sebelum ni saya rasa macam saya ni macam orang gaji je kat rumah ni. Orang gaji. Sekarang dah rasa dihargai lah. Okey, dah ada perubahan kat situ. Dan bagaimana pula Cik Zikri apabila Puan Hanisa cakap macam tu? Baru saya rasa berminat nak bercakap dengan dia. Sebab baru, yelah, apabila kita penat kan, balik-balik tu kalau kena marah, siapa yang mood pun tengah tak okey kan bila kena marah. Tapi bila macam kita
kita balik ada suara isteri sambut depan rumah, depan pintu, lepas tu layan kita, buatkan air ke untuk kita. Daripada yang penat pun boleh jadi segar balik macam tu. Yelah, dapat layanan mesra seorang isteri kan. Jadi semua ada perubahan perasaan ke arah lebih positif lah. Lebih tenang lah. Okey. Jadi teknik seterusnya saya nak buat ialah pengukuhan positif lah. Okey, Puan Anissa tadi kata anak-anak selalu pakai ikut trend apa semua kan. Jadi Puan Anissa rasa tak suka benda tu. Dan hari ni saya nampak dua orang ni datang dengan baju kurung cantik, seorang biru, seorang coklat. Ya, sebab saya ambil dia, saya paksa dia pakai ni. Kena paksa. Okey, ada tak Puan Anissa puji cantik? Tak, kan? tak langsung. Tak puji pun tadi. Ataupun tanya macam mana. Dia friendly lah dia lah. Dia cakap dah insaf dah ke? Dia cakap macam apa Dia mampu. Jadi bila anak-anak dah buat apa yang mengikut Puan Anissa nakkan, pakai lebih sopan, tapi Puan Anissa tak puji, tak kata bagi benda positif kan. Okey, bagi reward. Jadi kat sini saya nak cadangkan supaya Puan Anissa cuba puji anak-anak pakai baju kurung. Macam mana nak puji? Biasa je. Bila kali terakhir Puan Anissa puji anak-anak? Kecil-kecil dulu ada lah. Masa budak kecil besar-besar puji. Saya ingat saya tak pernah langsung kot. Tak ingat lagi masa tu. Okey, jadi cuba Puan Anissa puji anak-anak ni cantik pakai baju kurung, tudung biru, tudung hitam macam ni, daripada pakai senting-senting, seksi-seksi. Okey, cubalah. Cuba buat. Along baby, cantik lah Along dengan baby ni pakai macam ni. Nanti mak belikan yang baru, lebih sopan daripada ni, lebih cantik daripada ni. Okey, dah pakai seluar biru, baju hijau, seluar pink, baju biru. Okay, terima kasih mak. Rasa macam sangat dihargai. Macam mana perasaan? Sayang mak kot. Lebih sayang mak. Bila mak bertukar daripada marah-marah, cakap dah hisap ke beli kepada mak yang tiba-tiba puji, kata cantik, pakai macam ni, lebih sopan, datang sini, lebih ayu. Macam mana rasa? Macam saya kat sekolah kan, sejenis tau tengok orang-orang macam kan mak diorang pergi hantar sekolah kan, semua diorang macam salam, puji-puji macam tu kan, suruh belajar baik-baik, macam pesan baik-baik lah. So saya rasa ni lah lebih dihargai lah, macam semangat juga di sekolah. Dia tengok kawan-kawan macam tu lah, jealous lah. Puan Anissa, bila kali terakhir Puan Anissa hantar diorang ke sekolah? Saya selalu hantar. Tapi macam tu lah, saya sibuk kan. Pagi saya bekerja, hantar je lah, tak payah nak salam-salam, cium-cium. Kita dah bawa laju. Buat laju mak lah cepat. Sampai tu. Jadi salam-salam cium-cium macam tu tak buat lah. Maksudnya Tak sempat. tak sempat. Jadi apa kata kalau Puan Anissa pesan, cuba bagi pesanan sebelum, contoh kita bagi situasi Puan Anissa dan anak-anak ke sekolah, nak hantar pergi sekolah, dan Puan Anissa, anak-anak akan salam Puan Anissa, sekejap lagi kita buat, dan Puan Anissa pesan benda yang positif sebab itu dari segi menghormati kan. Okay, macam elok. Okay. Bye. Mungkin saya akan cubalah cakap macam tu lepas ni. Teknik yang kau selalu gunakan ni. Macam mana? Mungkin bagi efek lah kat anak saya ni. Adakah anak berdua rasa okey bila mak pesan baca elok? Saya rasa macam lagi semangat lah nak datang sekolah. Rasa macam okay, ada orang support kami daripada belakang. Maksudnya lepas ni tak adalah rasa macam okay, apa fungsi kami belajar. Sedangkan bila kami dapat kejadian apa-apa pun, mak macam tak bagi apa-apa. Jadi bila kalau kami rasa kalau mak buat macam tu kat kami akan lebih rasa semangat lah. Dan Encik Zikri pula ya. Okay. Encik Zikri, bagaimana Encik Zikri bila Encik Zikri dengar Puan Anissa macam tadi kita buat demonstrasi tadi, Puan Anissa cakap baik-baik, tanya baik-baik, sambut Encik Zikri lepas kerja. Adakah Encik Zikri biar je bagi peneguhan positif? Maksudnya ada tak Encik Zikri puji? Bila kali terakhir Encik Zikri puji Puan Anissa? Tak pernah pun kan? Tak. Jadi dah lama lah puji-memuji, cakap baik-baik, sweet-sweet tu dah tak ada lah. Dulu bercinta bagai nak rak ayat. Sekarang Okay, jadi kat sini pengukuhan positif bukan setakat anak-anak dengan Puan Anissa saja. Cik Zikri juga memainkan peranan lah. Bila Puan Anissa dah berubah, tadi Cik Zikri merungut kata Puan Anissa, banyak marah, banyak bebel apa semua kan. Jadi bila Puan Anissa dah berubah, cuba Cik Zikri puji dia.
apa-apa je dari segi baju dia ke, dari segi masak dia ke, rumah bersih ke, cuma je Zikri demo kat depan ni. Situasi ni bila ni? Lepas Puan Hanisa balik kerja, penat-penat, siap masak dan kemas rumah, anak-anak tak balik sekolah lagi. Maksudnya dia dah ada kat rumah, saya baru nak balik lagi. Assalamualaikum. Salam. Wah, cantiknya isteri abang ini. Macam baru pertama kali abang jumpa awak tu kan. Yelah, awak ni cantik, buat bidadari. Yelah pula mengambang pun, bersinar sulung ke awak. Saya rasa kalau macam awak pakai macam ni tiap-tiap hari, saya rasa memang